yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim #Care4Orphan. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pian dan juga Hazwan kembali bersama anda untuk pagi ini dan dah 8.30 minit pagi. Pagi Rabu, kita akan teruskan lagi pengisian Warna Pagi menerusi rancangan kesihatan. Yep, dan segmen kesihatan kita hari ini membawakan tajuk jaundice atau penyakit kuning, kekuningan. Itulah istilah orang kita di kalangan, tapi di kalangan orang dewasa. Di kalangan dewasa, sebab biasa kita dengar anak-anak yang baru lahir ataupun melibatkan bayi. Tapi hari ini doktor pakar kita dari Hospital Pantai Sungai Petani akan kongsikan kita lebih kurang sejam macam itulah ya. Untuk tajuk jaundice di kalangan dewasa bersama Dr. Muhammad Fahmi bin Sabudin, pakar bedah am Hospital Pantai Sungai Petani. Assalamualaikum Doktor. Doktor? Ya, doktor punya mic tu belum on gitu. Cuba, okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? DJ Pian dan Hazwan. Abang baik. Dia dengan orang yang punya tu nak abang baik. Cakap utara juga. Sikit keluar lah kan. Tapi terima kasih doktor, pagi-pagi ni sempat bersama Pian dengan Hazwan dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM pagi ni. Tajuk kita ni menarik sekali. Pastinya mungkin ada yang awal-awal pagi tadi tengok cermin, mungkin ada yang perasan mata aku macam kuning sikit lah, putih tu kan. Ada kekuningan sikit. Lepas tu ada yang tengok tangan aku kuning lah pagi ni. Itu sebab nak goreng ikan kunyit kan. Tak apa, malam tadi makan masak lemak ke kan. Dia kena lekat-lekat dia kena kuning tu. Tapi ini yang satu kiranya yang kita nak belajar dengan Dr. Fahmi pagi ni tentang jaundice di kalangan dewasa. Mungkin untuk introduction atau pengenalan kita doktor, boleh ceritakan sikit apa itu jaundice itu apa tu jaundice lah secara general umum. Silakan doktor. Jaundice Assalamualaikum. Jaundice tu dalam perkataan medical lah kan, dan kita orang Melayu ni kita panggil kuning lah. Setengah orang kata penyakit kuning. Saya rasa kurang tepat penyakit kuning tu lah. Saya terangkan sikit mengapa dia dapat kuning tu. Kuning tu disebabkan oleh pigmen yang melekat dekat mata kita, dengan kulit kita dan juga dalam mulut kita. Pigmen tu kita panggil dalam medical bilirubin. Bilirubin. Ya. Bilirubin ni adalah produk bahan buangan lah daripada pemusnahan sel darah merah yang selalunya akan berlaku secara normal dalam badan kita. Sel darah merah kita setiap 1-2 hari akan diganti dengan sel darah baru. Jadi dia akan dimusnahkan di dalam limpa, kemudian dia akan dibawa ke hati, diproses dan dibuang dalam saluran empedu. Selalunya kalau dalam proses ini berjalan lancar, kita tak kuning lah. Tapi bila berlakunya ketidakstabilan dalam proses ini disebabkan penyakit, maka bilirubin itu akan melimpah ke dalam saluran darah dan melekat dalam kulit kita lah ya. Itu sebab kita jadi kuning. Dan macam saya kata tadi, kuning bukanlah satu penyakit, dia adalah satu manifestasi ataupun simptom. Penyakit yang berlaku di antara 3 organ tadi yang saya cakap tadi, limpa, hati ataupun saluran empedu. Jika 3 organ ni mengalami masalah, salah satu manifestasi ialah kuning lah ya. Contohnya macam pesakit kalau ada masalah hepatitis. Jangkitan kan disebabkan jangkitan kuman lah, hepatitis A, hepatitis B, C ataupun sebab bahan kimia seperti alkohol ataupun setengah orang sekarang ada banyak ambil banyak suplemen semua kan. Kadang setengah suplemen itu bahaya untuk hati kita, boleh merosakkan hati. Bila berlaku radang hati tak dapat memproses bilirubin dan menyebabkan melimpah keluar ke saluran darah dan menjadi kuning. Pesakit jadi kuning. Kan, jadi antara sebab yang pesakit jadi kuning lah. Dan bila doktor kata merebak tu bila macam melimpah keluar. Melimpah maknanya dia boleh melimpah pergi ke bahagian-bahagian organ-organ lain dalam badan, masuk mata, kulit lain. Ya betul. Dia masuk ke saluran darah, saudara akan pergi bawa bilirubin tu ke kulit, ke mata dan dari mulut kita lah. Jadi kita nampak kuning tu.
Okey, macam doktor, apa macam kebiasaannya kalau kita sebut penyakit jaundice ni kadang-kadang dia biasa dikaitkan dengan bayi, tapi orang dewasa pun ada juga jaundice ni. Jadi ada beza tak antara bayi dan juga orang dewasa bila terkena penyakit jaundice ni, doktor? Mungkin punca dia lain-lain ke antara bayi dan dewasa, doktor? Jaundice pada bayi disebabkan oleh hati mereka masa lahir, hati belum cukup matang. Jadi dia tak dapat memproses mereka tidak dapat memproses bilirubin dengan baik. Jadi sebab tu selepas 2 minggu hati jadi matang dan kebanyakan jaundice akan hilang pada bayi. Dia bukan disebabkan sebab dia bukannya daripada yang serius yang berbahaya. Sebabkan hati tak matang saja. Selepas hati matang jaundice akan hilang. Tapi orang dewasa, jaundice ada sebab penyakit yang berlaku dekat hati ataupun pemecahan sel darah merah dalam banyak ataupun saluran hempudu yang tersumbat. Jadi dia lah masalah yang penyakit yang serius lah dan pesakit dalam adult jaundice ni, jaundice dewasa ni, dia perlukan perhatian doktor sebab mungkin lah ya, perlukan pemeriksaan dan rawatan yang selanjutnya. Dalam bayi bila kata lebih daripada 90% adalah tidak perlukan rawatan yang spesifik melainkan fototerapi sajalah. Mungkin dalam 1-2% yang punya masalah hati congenital, itu masalah yang pula dari lahir kan. Maknanya kalau punca dia sama dari hati, limpa, hempedu tadi, cuma bayi fungsinya masih belum matang. Bayi selalunya disebabkan oleh hati lah, hati belum matang. Kalau orang dewasa maknanya ada masalah lah pada tadi yang doktor sebut, limpa, hati, hempedu tu, betul yang hempedu menyebabkan kuning juga pada sebagai satu simptom. Kalau kita boleh cerita sikit tentang simptom, adakah kuning itu sahaja simptomnya pada warnanya ataupun mungkin ada simptom lain jaundice untuk orang dewasa, doktor? Okey, kuning ni ada salah satu simptom yang berdasarkan apa penyakit yang pasien ada lah. Contohnya pasien ada hepatitis, dia menunjukkan salah satu simptom dia adalah kuning. Di samping tu dia ada simptom lain seperti rasa penat, letih, selera makan tak ada, mungkin perut tak selesa, bahagian perut tak selesa. Itu adalah antara simptom yang pasien yang ada spesifik untuk yang ada hepatitis. Setengah pesakit di mana saluran hempudu tersumbat, antara simptom dia ialah dia akan kencing dia, air kencing dia akan berwarna gelap, lebih gelap, dan usus jadi warna usus jadi warna kan, dia akan kurang warna dia. Sebab salah satu warna usus najis kita ialah disebabkan oleh bilirubin juga sebenarnya. Bila saluran hempudu tersumbat, maka najis kita akan kurang warnanya, warna pucat. Jadi kalau saluran hempudu tersumbat lah. Itu bergantung pada simptom dia bergantung pada penyakit yang pasien hadapi tu. Jadi itu antara simptom doktor Ya. Okey. Dan bila doktor sebut simptom tu, berapa lama kita nak pastikan simptom tu berlarutan dan mengesahkan yang seseorang tu ada jaundice? Adakah kalau macam pagi ni tengok kuning, alamak jaundice terus macam tu, ataupun mungkin kalau berlarutan seminggu, 2 minggu baru boleh tanya dengan doktor kalau itu adalah jaundice? Tempoh masa jaundice dalam orang dewasa sentiasa tak normal. Tak normal walaupun 1 hari 2 hari dia tak normal. Jadi diperlukan perhatian doktor sebab mungkin. Kadang-kadang sebab apa jaundice kuning ni pesakit tak perasan sangat dia ada kuning ni. Selalunya saudara mara, kawan bila tengok perasan you nampak kuning lah hari ni. Baru kita perasan, baru kita perasan ya kuning kan. Sampai tak simptom lah. Bila notice ada simptom kuning ni, kita terus kena jumpa doktor untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya. Okey, kuning kalau berlanjutan pada masa lama tanpa simptom, selalunya kita kuati dia mungkin mempunyai masalah ketumbuhan dalam saluran hempedu lah. Jadi bila kuning yang berpanjangan tanpa simptom, tanpa sakit perut ke something like that, kita kena jumpa doktor lagi cepat mungkin lah, sebab kita kena perlu pemeriksaan yang lebih rapi. Tadi suka dengan statement sahabat kita tadi di komen tadi, jaundice dewasa lebih bahaya daripada jaundice bayi. Ya, betul. Mana kebenarannya? Jaundice dewasa bayi bahaya kalau kita tidak buat kalau level terlalu tinggi dan kita tak bagi rawatan untuk fototerapi. Kalau dirawat dengan elok, fototerapi, kita hydration yang bagus, selalunya dia tidak berbahaya sangatlah. Ya.
Tapi jaundice dalam dewasa disebabkan oleh penyakit seperti cakap tadi lah. Katakanlah macam saya pakai bedah, kami jumpa masalah saluran hembudu yang tersumbat. Masalah saluran tersumbat ni disebabkan oleh ada 3 atau 4 sebab lah. Yang paling common ialah batu hembudu. Batu hembudu di mana dia duduk dalam batu hembudu, tiba-tiba batu hembudu jatuh dalam saluran hembudu, menyebabkan hembudu tidak dapat dialirkan daripada hati ke usus kecil. Jadi tersumbatlah saluran hembudu tu. Jadi bila itu tersumbat, air hembudu tu akan bertakung dan kena kuman dan boleh mendapat demam yang serius lah, boleh bawa kepada maut. Jadi itu sebab batu. Sebab kedua ialah kata ada kanser pankreas ke, kanser saluran hembudu. Benar serius lah. Kalau kanser pankreas selalunya dia punya prognosis tak bagus sangat sebenarnya. Jadi kita perlukan rawatan secepat mungkin. Cuba dapatkan rawatan perbaikan awal. Antara sebab lain kuning sebabkan tersumbat saluran hembudu ialah disebabkan oleh sempit sebabkan kecederaan sebelum inilah, macam contohnya pasien dah ada operation untuk buang hembudu. Berlaku kecederaan saluran hembudu menyebabkan dia sempit. Itu perlu rawatan yang penting lah ya. Perlu segera dapatkan nasihat doktor jugalah kalau simptom atau tanda-tanda yang doktor sebutkan tadi berlaku pada kita, dan dia boleh jadi simptom-simptom tadi tu boleh jadi beberapa simptom doktor selain daripada kuning pada mata dan anggota lain tu, maknanya dia boleh datang sekali dengan rasa tak selesa pada bahagian perut ataupun abdomen kita doktor kan. Lepas tu demam, kalau demam tu maknanya lagi serius lah tu. Ya, kalau kita jumpa pasien jaundice ni, ada dua simptom yang besar sebenarnya lah. Satu kadang dia kata painless jaundice. Maksudnya jaundice tak sakit. Dengan painful jaundice. Jadi kalau painless jaundice selalunya pasien tak ada sakit perut tapi dia kuning, dia nampak najis semakin pucat, kencing pekat. Lepas tu mungkin tak selera makan sikit kan, mungkin berat badan turun. Ini painless jaundice selalunya kalau dari segi pembedahan dia kita amat risau tentang kemungkinan kanser pada pankreas, saluran hembudu lah. Satu lagi kita painful jaundice. Bila jaundice tu berkaitan dengan sakit. Selalunya sakit painful jaundice berkaitan dengan batu hembudu. Basically doktor bedah yang tengoklah ya. Sebab batu hembudu tu bila jatuh ke saluran hembudu akan menyebabkan kesakitan yang kuat dan kuning, kemudian boleh demam dan boleh menyebabkan masalah yang serius lah. Maksudnya kalau macam tu painful jaundice ni lagi berbahaya daripada painless jaundice ke, ataupun dua-dua tu memang ada risiko? Dua-dua bahaya. Satu painful jaundice ni, jaundice with pain ni, dia cause dia bukan kanser, bukan benda malignant lah, bukan kanser. Selalunya yang painless jaundice lah kanser. Berkaitan dengan kanser. Kita risau tentang kanser lah. Jadi painful jaundice ni kalau dia rawat awal, dia prognosisnya bagus lah. Maksud dia punya peluang untuk sembuh amat bagus. Tapi kalau sakit yang painless jaundice ni, kalau disebabkan kanser, dengan rawatan pun dia punya peluang untuk sembuh agak rendah sikit lah. Itu dia. Yalah, kalau tak rawat kan. Kan lebih baik kalau kita dapatkan rawatan segera, sebab dia boleh berlaku dua bentuk ataupun dua keadaan. Painless, tak rasa sakit, dan painful, rasa sakit. Tapi dua-dua ni kalau simptom tu anda nampak ada pada anda, kita kena jumpa doktor laju-laju, cepat-cepat. Dan kejap lagi doktor, kita nak berehat kejap. Kejap lagi kita akan pusingan kedua ni, kita nak cerita lebih lanjut lah tentang mungkin apa punca, adakah sebab makan kita, adakah sebab stres kita dan sebagainya boleh menyebabkan jaundice di kalangan orang dewasa, dan macam mana nak diagnose lah sekiranya seseorang tu ada masalah jaundice di kalangan dewasa. Baik, Dr. Fahmi akan bersama kita sebentar lagi. Sahabat-sahabat pun kalau nak ajukan soalan, laju-laju terus hantar WhatsApp ke 011-2904-004. Ya, ataupun yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM, anda boleh ajukan soalan di sana, termasuk juga sharekan video ini untuk kita sama-sama tambah ilmu berkaitan tentang jaundice di kalangan dewasa untuk pagi ini. Okey, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana, terus dengar Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus.
dengan pengambilan secara berterusan, alhamdulillah semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Anda bila lagi? Terus dapatkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 6204-6388 untuk maklumat lanjut. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan combo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Tahun berubah dan derita mereka bertambah. Kisah pelarian Syria semakin tenggelam walaupun berbelas juta menjadi pelarian. Bersama Syria Care, kita bantu. Cara menyumbangnya semudah ABC. Bagi maklumat lanjut, sila hubungi kami di talian 0112-880-9820 atau layari www.syriacare.org.my. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini, bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih bersama menerusi segmen kesihatan kita pagi ini membincangkan tentang jaundice ataupun kuning di kalangan dewasa. Dr. Muhammad Fahmi Sabudin, pakar bedah am dari Hospital Pantai Sungai Petani Kedah bersama kita pagi ini. Ada komen daripada Arbaiyah Yusof, katanya nampak Pian pakai baju warna hijau. Tu baju Kedah ke baju apa? Selangor tu. Sebab nampak ada bendera Selangor tu. Ya Allah, nampak sangat sahabat-sahabat kita sangat fokus bila menonton ya. Ada bendera Selangor, bajunya hijau kuning. Okeylah tu sebab nak meraihkan Dr. Fahmi dari Hospital Pantai Sungai Petani Kedah pagi ni. Dan kita bercerita pagi ni doktor tentang jaundice di kalangan dewasa. Ada sahabat kita yang bertanya tadi, dia bertanyakan istilah Gilbert syndrome. Adakah sama dengan jaundice doktor? Okey, Gilbert syndrome ni ialah di mana ada masalah hati yang sebagai congenital lah. Okey, maksudnya dia ada, tapi dia tak sentiasa jaundice. Dia bila patient ada stres, baru dia ada jaundice. Dia basically hati memproses bilirubin tu, saya cakap bilirubin yang kuning tu, terganggu sebabkan stres. Dia punya efisiensi transfer dia punya bilirubin ke saluran empedu terganggu. Jadi dia tak kuning sentiasa. Dia bila stres banyak, sakit ke demam ke apa, dia akan kuning. Kemudian dia akan hilang sendiri. Tapi kuning tak berbahaya, Gilbert syndrome tak berbahaya. Dia lah datang masalah yang besar lah. Selalunya dalam sejak teenager dah ada. Kita ambil history lah, selalu doktor akan ambil history, ada pernah kuning sebelum ni dan kuning teruk ke tidak. Jadi from the history kita tahulah pesakit ni mungkin sejak lahir dah ada masalah ni atau Gilbert syndrome. Tapi maknanya Gilbert syndrome ni dia kena didiagnose dulu, doktor kena sahkan seseorang tu ada Gilbert syndrome, dan dia berbeza dengan jaundice. Ya, kalau jaundice yang dewasa ni dia baru ada one off. Sebelum tak ada jaundice sebelum ni. Dia tu lah maksud dia. Tiba-tiba ada. Dan kalau sekali kena jaundice dewasa ni doktor, adakah dia akan berpanjangan doktor? Dia kalau jaundice yang macam saya cakap tadi lah, jaundice ni disebabkan oleh penyakit yang ada kat kita, sama ada saluran darah pecah dengan terlalu banyak sehingga hati tak dapat nak proses dia. Seperti patient ada macam masalah autoimmune disease di mana badan kita melawan sel darah merah, sel darah pecah banyak, kita akan kurang darah. Itu akan ada on off jaundice dan anemia, kurang darah.
Kadang-kadang ada patient yang hepatitis pula. Kalau hepatitis A, dia one off saja kuning. Dia kuning, dia demam, dia tak sihat, dia kuning dan lepas tu dia akan sembuh lah. Macam hepatitis, jangkitan hepatitis B ataupun C, dia kena ada ongoing, kena hepatitis. Setengah orang sembuh, setengah ada ongoing hepatitis tu. Dia kena on off kuning jangka paling lama lah. Jadi tahu tu kita kena cek darah, buat ultrasound scan, buat bergantung dan mungkin CT scan untuk mengetahui punca kuning tu. Dan saya sebagai pakar bedah, kami banyak melihat pesakit di mana berlaku dalam sumbat saluran hempedu. Ada berhati kan dia nak buang bilirubin masuk ke dalam usus kecil, dia akan melalui saluran hempedu. Sebagai pakar bedah, kami tengok dekat sini banyak pasien datang kami disebabkan sumbat saluran hempedu. Kenapa doktor boleh tersumbat saluran hempedu, lepas tu maknanya bilirubin tu tak dapat diproses dan dia akan masuk ke sel darah pula lepas tu saluran darah. Tersumbat tu bila hati membuang bilirubin ke dalam saluran hempedu, bila tersumbat dia akan backflow balik ke dalam saluran darah. Kemudian melimpah dalam darah, kemudian menyebabkan jadi kuning. So sebagai pakar bedah kami kena tahu sebab apa dia menyebabkan tersumbat. Sebab-sebab sumbat ni ada banyak sebab lah. Yang paling common, paling biasa lihat lah seperti yang cakap tadi adalah batu hempedu. Masalah batu hempedu. Pesakit dah menjadi batu hempedu yang lama dan dia tidak mendapatkan rawatan doktor, dia biar saja ataupun banyaknya takut pembedahan jadi tak jumpa doktor lah. Jadi batu dalam pundi hempedu boleh jatuh dalam saluran hempedu. Faham tak? Hempedu dia akan masuk ke dalam, dia akan disimpan dalam pundi hempedu. Bila pundi ada batu, dia akan jatuh di saluran hempedu, dia akan sumbat lah. Jadi bila sumbat tu masalah besar sekali lah, masalah besar lah. Jadi boleh menyebabkan kuman dalam saluran hempedu, dengan cholangitis kita panggil, dan boleh banyak masalah lah. Jadi perlukan rawatan yang lebih complicated, kos yang lebih mahal dan lebih lama. Jadi sebelum jadi masalah tu disarankan pesakit yang ada masalah batu dalam pundi hempedu jumpa doktor. Masalah lain yang sebabkan sumbat saluran hempedu ialah kadang masa saya kerja dekat pendalaman dulu, dia benar ada cacing ascaris dalam saluran hempedu menyebabkan sumbat. Bila berduduk kampung dulu kita lagi pakai kasut kan, ada cacing banyak dalam darah, cacing tu turun masuk ke saluran hempedu, mereka sumbat. Sekarang ni banyak pasien daripada Myanmar, daripada Thailand, daripada yang imigran lah, yang benda ketiga lah. Jarang jumpa dah rakyat Malaysia masalah ni. Jadi ada itu antara puncanya lah. Maknanya punca utama kebanyakan kes jaundice ni adalah tersumbatnya saluran hempedu yang menyebabkan backflow. Backflow maknanya bilirubin tu masuk balik ke saluran darah, melimpah ke seluruh anggota yang lain. Maknanya kalau ada yang jenis suka, dia takut nak jumpa doktor, nak pergi bedah batu hempedu tadi doktor kan. Maknanya kalau dia tangguhkan benda tu pun boleh menyebabkan jaundice juga Ya, kalau lama, terutama kalau batu doktor buat ultrasound scan, batu dalam pundi hempedu tu batu yang halus-halus, batu pasir. Dia ada batu yang batu yang besar atau batu yang halus. Batu yang halus ni dia lebih senang dapat jaundice lah, sebab dia senang jatuh dalam saluran hempedu dan sumbat. Dan tadi bila sebut simptom ataupun tentang painless dan painful, doktor sebutkan bila painless tadi tu ada kemungkinan auzubillah dikaitkan dengan kanser doktor kan, sebab dia painless tak sakit. Tapi ada satu soalan daripada Puan Sarah di WhatsApp kita, adakah jaundice boleh menyebabkan kanser hati pula? Maknanya terbalik, adakah jaundice berlaku lepas tu boleh menyebabkan kes kanser pula lepas tu doktor? Jaundice tak menyebabkan kanser hati. Jaundice saya cakap tadi adalah manifestasi of masalah penyakit tu lah. Pasien yang jaundice disebabkan oleh hepatitis B ataupun C, di mana hepatitis ataupun disebabkan parut dalam hati, apa kita panggil liver cirrhosis lah. Pesakit ini berisiko mendapat kanser hati. Pesakit yang ada hepatitis B, C ataupun liver cirrhosis ni, lama kelamaan hati mereka boleh berparut dan berjumpa kanser lah. Dia boleh dapat on off jaundice juga. Faham tak? Jadi jaundice tak menyebabkan kanser, dia adalah simptom pada penyakit yang kita ada. Itu kesimpulannya. Okey.
hepatitis B, C dan liver cirrhosis boleh menyebabkan kanser. Penyakit ni boleh present dengan jaundice. Boleh kan tu cakap tu. Boleh. Jelas kita tanya pakar, insya-Allah kita tanya apa pun pada Dr. Fahmi. Dr. Fahmi dah jelaskan pada kita sebagai pakar tentang jaundice. Sebab mungkin ada antara kita yang baru tahu jaundice rupanya ada di kalangan orang dewasa. Mungkin selama ni orang ingat bila nampak orang dewasa kekuningan dia akan fikir ni ada masalah hati, and then macam something wrong somewhere, tapi rupanya ada puncanya. Dan bila tentang simptom tu doktor, macam bilirubin tu akan melimpah ke anggota lain sampai air kencing pun bertambah gelap, najis kita pun kekuningan, kulit, mata pun akan kekuningan. Adakah bila dia melimpah jadi dia akan bertambah ke macam mana bila bilirubin tu bertambah dalam badan? Dia kalau kita tak selesaikan masalah dia tu, contohnya macam tersumbat saluran empedu, dia kuning akan bertambah, dia mata jadi kuning sampai jadi hijau, mata kuning akan jadi hijau. Kalau bergelap, kita boleh deep jaundice akan jadi hijau. Jadi kalau kita tak settle masalah dia, punca dia tu kuning akan bertambah lah. Tapi lepas kita release the obstruction tu, kita hilangkan sumbat tu, maka kuning tu slowly akan hilang. Kuning kalau terlalu tinggi sangat pun berbahaya juga. Dia boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Dia menyebabkan kerosakan mengganggu saraf kita juga kalau terlampau tinggi dia. Sampai dia lebih 350 masalah. Dan ability melawan penyakit pun akan berkurangan kalau kita terlampau bilirubin terlampau tinggi sangat. Di antara masalah kekuningan tinggilah ya. Okey. Baik doktor, kalau penyakit jaundice ni ada juga tak dikait dengan makanan ataupun pemakanan ataupun mungkinkah kalau ada pesakit jaundice ni dia mungkin kena jaga makan ke, ada makanan yang boleh diambil, ada makanan yang tak boleh ambil. Macam mana doktor kategori penyakit jaundice yang pemakanan ni? Bergantung pada penyebab dia kuning lah ya. Contohnya saya nak sentuh sikit sini macam pemakanan menyebabkan jaundice ni, contohnya macam hepatitis A lah. Hepatitis A, kalau dia katakan dikaitan dengan kita makan kerang yang tercemar dengan kuman hepatitis A, kalau kita makan kita boleh dapat hepatitis A. Jadi kerang tu kalau kita nak makan, kita kena masak betul-betul, jangan separuh masak. Ataupun bila kita travelling ke luar, di negara luar, negara ketiga, kita kena berhati-hati dengan tempat kita makan tu. Kadang dia boleh menyebabkan makan tu tercemar dengan hepatitis A dan kita boleh dapat hepatitis A. Tentang pesakit kuning ni, dia tak ada spesifik makanan yang kita perlu avoid kan, bergantung pada sebab lah. Kalau pesakit ada batu empedu disebabkan oleh terlalu banyak makan benda yang berlemak kan, jadi kita kurangkan benda berlemak lah. Kita kurangkan lemak ni adalah bagus untuk kesihatan kita pada umumnya, betul tak? Penyakit lain pula lah kan. Dielakkan dengan mengamalkan pemakanan yang sihat. Dan biasanya kalau kita cerita tentang masalah kesihatan, mesti ada juga persoalan tentang ada tak jaundice ni dikaitkan dengan faktor genetik ataupun keturunan ataupun keluarga doktor. Maknanya abahnya pernah kena, mungkin anak dia akan ada masalah yang sama, jaundice juga. Ini ada beberapa perkara faktor lah. Pertama ialah sebab congenital, genetik. Macam cakap Gilbert syndrome mungkin ada sebabkan oleh genetik. Kan? Satu dia mungkin sebabkan jangkitan kuman hepatitis B. Hepatitis B ni ada kenalikan transmit daripada mak kepada anak. Jadi kalau mak sudah hepatitis B yang on off akan kuningan, dia boleh transmit kepada anak dia. Jadi doktor akan, kalau mak ada hepatitis B, doktor akan ambil precaution untuk prevent daripada transmit kepada anak-anak dia lah. Dan penyakit lain dan congenital, itulah dah sebab yang keturunan lah, dia rasa. Keturunan lah. Okey. Lepas tu ada soalan juga tentang apa kaitan jaundice dengan fatty liver? Fatty liver ni sekarang kita nampak, dulu kita tengok kebanyakan pasien ada liver cirrhosis, parut dan liver ni disebabkan oleh jangkitan kuman hepatitis B ataupun C. Dan ada satu grup kita panggil non-A, non-B, kita tak tahu sebab apa. Kan? Jadi sekarang kita dapati ramai pesakit kita lebih banyak buat ultrasound scan, kita nampak banyak pasien fatty liver. Fatty liver ni kalau dalam setengah pasien, fatty liver ni akan menyebabkan liver cirrhosis, parut dan hati. Seterusnya akan menyebabkan jaundice lah. Ataupun faham tak? Jadi fatty liver boleh menyebabkan liver cirrhosis, seterusnya akan menyebabkan jaundice.
Ramai pesakit kita sekarang yang ada diabetes, kencing manis, kolesterol tinggi, obesiti yang berlebihan, menyebabkan fatty liver, dan kemudian bila sampai umur 20-30 tahun mendapat liver cirrhosis dan mendapatkan masalah hati berparut lah. Okey. Okey, itu dia punca-puncanya. Maknanya dia ada perjalanan, dia ada susul galur, dia menyebabkan seseorang tu boleh kena jaundice pada usia dewasa. Baik, tentang rawatan, ramai juga sebenarnya yang bertanya tentang rawatan ni. Kejap lagi kita simpan untuk pusingan ketiga. Kita nak cerita lebih lanjut tentang rawatan untuk mereka yang mengalami jaundice, khususnya di kalangan dewasa. Kalau di kalangan bayi ataupun baby tu ramai juga tanya, doktor kenapa baby ni kena jemur kalau jaundice kan? Sekejap lagi lah kita jawab doktor ya. Kita nak berehat kejap. Jangan ke mana. Dr. Muhammad Fahmi Sabudin dari Hospital Pantai Sungai Petani Kedah. Akan bersama kita untuk waktu ini, dan anda semua ada soalan yang anda ingin kemukakan kepada doktor, anda boleh ajukan terus saja ke Facebook live kami. Jangan lupa untuk share, termasuk juga di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp kami 0112900404. Okey. Kita berehat seketika. Laju-laju yang hantar soalan, nanti takut tak sempat pula Kang. Dengar dulu Safwan, lagu baru mereka Persepsi. Di Warna Pagi, IKIM, inspirasi Islami. Ada yang melihat mawar cantik seadanya, matanya asyik nikmati pesona karya Tuhannya. Ada juga melihat mawar tak seindah rupa, walau dihadirkan kepadanya yang terindah. Apakah benar atau sememangnya begitu? Sering persepsi mengganggu tindakanmu. Lihatlah dunia persis mata lebah, pastinya pandanganmu pada mawar tak berduri. Sudah cukup drama, duka dicerita, realiti indah dunia tak sekadar kau tanggapi. Ada yang berkata pada petir yang menyambar, sesekali kan menerangi jalan di depanmu. Ada yang berkata hujan gegap gempita, kau menghadiahkan pelangi sesudah bencana. Tak semua derita melukai dirimu, sering persepsi mengganggu tindakanmu. Mungkin impianmu di matamu kabur, siapa tahu kau sudah di tempat sebaiknya. Tiada cantik walau mawar seribu, kerana di mata pesimis hanya terlihat durinya. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Lihatlah dunia persis mata lebah, pastinya pandanganmu pada mawar tak berduri. Sudah cukup drama, bukan dicerita, realiti indah dunia tak sekadar kau tanggapi. Impian riamu di matamu kabur, siapa tahu kau sudah di tempat sebaiknya. Tiada cantik walau mawar seribu, kerana di mata pesimis hanya terlihat durinya. Kunci kereta, beg duit, telefon bimbit. Okey, dah cukup semua? Jom keluar. Belum lagi, terlupa pula pelitup muka dengan hand sanitizer. Ingat, pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam dan sesak serta di dalam pengangkutan awam. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Jadilah warga negara yang prihatin dan patuh kepada SOP dan arahan kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Malaysia prihatin, kita jaga kita. Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna.
Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03-8926-3434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, yang tengah dengar kami di ikim.my ataupun di aplikasi Radio IKIM, termasuk juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook, yang hadir di YouTube juga, YouTube channel IKIM, untuk sama-sama kita ikuti perkongsian daripada doktor kita hari ini tentang jaundice ataupun penyakit kuning di kalangan dewasa. Dr. Muhammad Fahmi Sabudin, apa khabar dari Hospital Pantai Sungai Petani Kedah bersama kita pagi ini ya. Terima kasih doktor, dan terima kasih sahabat-sahabat kita yang tulis dan kongsikan komen dan juga perkongsian. Macam Nur Azlin Waris Lin doktor di Facebook, dia kongsikan, mak saya dah 20 hari warded sebab mata dan seluruh badan kuning. Setiap hari bacaannya semakin tinggi. Dah buat CT scan, ERCP, ujian darah, tapi belum jumpa punca lagi. Jadi mungkin kita doakan yang baik-baiklah. Mungkin kalau doktor nak jelaskan sikit, mungkin boleh kita ceritakan tak doktor, jaundice ni dia ada ke tahap dia doktor? Tahap jaundice, tahap jaundice bermaksud Pian? Ya, ada yang serius, ada yang kurang serius, ada yang kuning cair, kuning gelap dan sebagainya. Mungkin serius itulah. Dia sebenarnya bergantung pada punca jaundice tu lah. Ya. Okey. Mungkin yang dia sebabkan yang pendengar cakap tadi, mak dia jaundice, ESP semua mungkin disebabkan oleh saluran hempunan tersumbat lah. Dia kalau relief mungkin dia akan makin kuning, makin kuning, mungkin dia makin kuning lah. Tapi dia bergantung pada sebab dia. Katakan kalau kata sebab kanser, tengok kanser tahap berapa. Kan? Kalau sebab batu, apakah komplikasi dia sebabkan batu tu. Jadi tahap kuning tak penting sangat sebenarnya. Yang tahap penyakit penting. Tambah-tambah lagi kena tahu punca dia dari mana lah doktor punca dan berapa serius punca yang dapat tu, penyakit tu. Kata kanser tahap berapa. Batu, apa komplikasi berkaitan dengan batu. Bukan sekadar sumbat saja, kadang dia boleh buat lubang ke saluran usus kecil, batu hempedu tu lah. Bukan tahap keseriusan penyakit tersebut, bukannya tahap kuning yang penting sebenarnya. Dan dia menentukan rawatan-rawatan selepas tu lah doktor Rawatan spesifik untuk penyakit kuning tu lah. Ya. Baik. Ada satu lagi soalan daripada Tatih. Katanya suami beliau dah buat pembedahan sebab ada batu dalam hempedu, tapi doktor kata tak bahayakan kesihatan lepas buang batu hempedu tu. Cuma sekarang ni bila dah buang tu, sekarang perut dia jadi agak cepat besar, lemak banyak. Masa tu belum buang lagi memang kuning, satu badan pun agak besar juga, hampir satu perut juga dibedahnya. Masya-Allah. Ada kekesan lepas menjalani pembedahan buang batu empedu tadi tu? Ada kekesan susulan? Kalau jaundice mungkin hilang, ada kekesan lain betul? Sampingan lain sebab mungkin dah masa dia sakit tu selera makan tak ada. Lepas dah selesai masalah dia, mungkin selera badan tetang. Tak jaga makan, mungkin makin naik je kan. Saya tak ada direct spesifik menyebabkan badan naik lah sebenarnya. Bergantung pada jaga makanan kita, exercise, menjalani cara hidup yang sihat lah. Buang tak menyebabkan gemuk sebenarnya. Selera tu yang menyebabkan kita bertambah. Kita dah sedar kan. Okey doktor, dulu macam kalau kita macam bayi dulu dan kata kalau nak elak daripada bertambah kuning tu, cuba elakkan daripada pakai warna kuning ke, ataupun tak kisahlah apa-apa saja kuning dikenakan kepada bayi tu. Macam tu ke anak? Kalau macam orang dewasa ni juga macam tu ke doktor? Boleh elakkan pakai kuning ke, cadar kuning ke, ataupun apa-apa saja kuning lah. Dekat diri ni kuning daripada luar takkan meresapkan kulit kita sebenarnya. Berkaitan. Kalau kita makan carrot terlalu banyak, carrot kita menyebabkan kulit kita jadi kuning sebab kerotin. Tapi itu tak berbahaya lah. Faham tak? Kulit jadi kuning tapi tak berbahaya. Lama akan hilang kalau kita kurangkan makan carrot tu. Dia dulu jaundice. Tapi bukan kuning ke, baju kuning ke, apa pun kuning tak akan menyebabkan kita jadi kuning. Tak berbahaya. Okey. Ada juga yang bertanya ni doktor, macam mana pula kalau ada yang mengalami jaundice dan menjalani rawatan ataupun memilih rawatan tradisional? Kami tak pasti apa bentuk rawatan tradisional tu. Apa pandangan dan nasihat doktor? Okey, macam saya cakap tadi lah, jaundice ni kena tahu sebab apa dia jaundice kan? Mengapa dia jaundice?
macam saya pakai bedah, saya tengok jaundice disebabkan oleh tersumbat saluran empedu. Contohnya kalau selalunya tradisional saya dapati tidak berkesan lah sebab dia memerlukan fizikal kita buang batu tu, kita fizikal kena release the obstruction tu. Jadi bagi saya kalau ada batu empedu elok dapatkan rawatan doktor. Sebab apa? Setengah ubat, setengah medication boleh menghancurkan batu dan pundi empedu tu. Tapi tak berkesan sangat, dalam 20% saja hancur, hilang. Tapi kebanyakan pesakit yang 20% ni lepas masa 2 tahun akan dapat batu empedu balik. Jadi rawatan tu tak berkesan lah maksudnya kan. Tidak boleh rawatan yang definitif. Jadi jaundice tu pun boleh datang balik lah doktor kalau kita dah buat rawatan batu empedu, lepas tu dia datang balik dan jaundice tu pun boleh datang balik. Dia kalau masalah batu pundi empedu, doktor akan buang pundi empedu tu. Jadi pundi empedu dah punca batu. Jadi kita buang pundi empedu, jadi risiko dapat pundi balik kecil lah. Melainkan ada batu empedu jatuh dalam saluran empedu yang tidak dapat dikesan masa kita buat operasi tu. Jadi kalau tradisional saya tak recommend sangat lah sebab dia adalah benda fizikal, kita kena rawat fizikal lah kan, cause and effect. Kan boleh kita punca dia. Macam kita nak buang batu melalui kulit kan, tak boleh kan, dia menyalahi kita kan, tidak. Kena pasal buat pakai tradisional bawa batu melalui kulit. Itu menyalahi adat fikiran kita kan. Dalam Islam kita suruh kita berfikiran sebegitu kan, tidak. Ada cause and effect. Kalau lapar kita makan kan, macam itulah. Kalau batu, kita buang batu itulah cara yang sebenarnya. Okey, faham. Jadi doktor, jadi apa rawatan terbaik sebenarnya doktor untuk kita buang orang kata apa penyakit jaundice ni doktor sebaik-baiknya? Macam mana betul buang jaundice ni? Rawatan yang khusus kita lah. Lakukan lah. Rawatan untuk khusus pada penyakit yang penyebab jaundice lah kan. Macam batu, kita buang batu lah. Kalau dia saluran batu sumbat, kita akan release dengan masukkan macam straw lah untuk bypass yang jaundice tu kan. Kalau hepatitis perlukan jumpa doktor gastroenterologis atau hepatologis di mana dia akan beri ubat untuk merawat penyakit hati tu. Kadang hepatitis B boleh dirawat kan, dirawat ada peluang untuk sembuh. Sekarang hepatitis C pun boleh ada ubat untuk sembuh. Kita jumpa doktor hepatologis, pakar hati. Saya pakar bedah. Dia ada satu doktor groomologis, hepatologis, doktor hati, atau kita gastroenterologis, pakar usus lah ya. Dia orang akan spesifik ubat untuk merawat hepatitis B and C kan. Itu dia ceritanya. Ada ibu kita Puan Zaitun kata sebenarnya yang kita kata pakai baju kuning, cadar kuning, sarung kuning ni elakkan sebab apa, nanti kan kita tak boleh nak beza antara kulit budak ni dengan cadar kuning tu kan, tak tahu perkembangan anak tu. Mungkin ada logiknya kat situ lah kan, tapi bukan kan nanti tu kan nak tengok kulit kuning kulit anak tu. Gitulah ceritanya. Baik. Ada kita nak cerita tadi tentang rawatan pun kita cari punca bagaimana boleh berlaku kan. Ada yang tanya tentang boleh tak jaundice ni dikaitkan dengan apa tadi? Apa nama? Batu karang. Batu karang. Satu. Yang kedua sakit jantung. Ada dua soalan yang berbeza daripada jaundice. Tentang jaundice tadi. Kita bahasa Melayu kita batu karang. Bila saya sakit bersama batu karang, dia boleh refer pada dua batu yang tempat yang berbeza. Pertama batu kalau batu karang misalnya kita refer untuk batu dalam saluran kencing. Pundi kencing buah pinggang, saluran kencing. Batu ni berbeza dengan jaundice, tak ada kena-mengena dengan hati. Baik. Faham tak? Batu ni takkan menyebabkan jaundice. Satu lagi sekarang sakit kata batu empedu kata batu karang juga. Batu karang ni boleh buat batu empedu ni boleh buat jaundice. Clear tu kan? Jadi batu karang ni kalau segi orang Melayu ni kita ada dua jenis batu lah yang tempat berbeza. Satu batu buah pinggang, satu batu empedu. Bergantung batu mana yang dia refer tu. Yang sakit jantung macam mana doktor? Adakah kaitan jaundice dengan jantung? Okey. Kadang sakit ada lemah jantung yang amat kritikal di mana kita dapat pam darah ke hadapan. Jadi terutama right ventricular failure lah. Maksudnya jantung sebelah kanan tu patutnya dia pam darah masuk ke paru-paru, tapi sebabkan dia tak dapat pam dengan elok, jadi darah akan backflow ke hati.
Bila betul berhati-hati kan jadi bengkak, kadang boleh jadi kuning juga. Sebenarnya heart failure lah, kegagalan jantung menyebabkan liver congestion dan menyebabkan jaundice. Boleh juga segitu. Tapi jarang-jarang berlaku lah benda ni. Selalunya kalau bersakit dia memang sakit jantung yang tahap kritikal lah, lemah jantung. Oh, itu tadi kalau jantung tu lemah, dia pun boleh backflow darah tu balik ke hati. Dia backflow ke darah tu, jadi hati tu akan tak dapat berfungsi dengan baik. Jadi dia akan menyebabkan jadi kuning. Macam tu lebih kurang lah. Awal tadi bilirubin tu backflow ke darah balik. ke saluran darah kan. Sebabnya hati dah bengkak sebabkan oleh backflow darah ke hati tu. Dia menyebabkan hati tak berfungsi dengan baik, tak ada proses bilirubin dengan baik. Jadi bukan bilirubin bertambah dalam saluran darah lah. Itu menyebabkan kuning. Dan adakah keadaan macam ni doktor boleh menyebabkan hati kita rosak selepas tu dan tapi selain sakit yang ada jantung, masalah jantung ni selalunya maaf cakap lah, mungkin dia punya jangka hayat pun tak lama ni kan. Ada masalah dengan jantung tu lah. Terminal age liver jantungnya tu. Jadi untuk menekan kerosakan hati mungkin tak sempat ke. Oh, masya-Allah. Mungkin dalam masa yang lama kan, 6 bulan macam kan. Oh ya. Aduh. Takut pula dengar. Ada yang kata sahabat kita ngilu mendengar bila doktor cerita tentang batu hempedu, tentang saluran pundi hempedu dan sebagainya. Ada juga yang bertanya tentang istilah gallbladder stone. Itu batu hempedu. Batu hempedu. Kepada sulit batu hempedu ya. Dia terjadi apabila kita punya pundi hempedu tidak berfungsi dengan baik. Ataupun garam tidak stabilan garam dalam pundi hempedu tu. Menyebabkan air bertakung dan batu berlaku dalam pundi hempedu. Pundi-pundi dia punca kebanyakan tersumbatnya saluran hempedu dalam Malaysia ni lah. Okey. Doktor, ada juga sahabat kita yang bertanya tentang tadi doktor ada sebut awal tadi tentang bagaimana pengambilan ubat-ubatan mungkin ataupun suplemen yang tidak sesuai dengan badan juga boleh menyebabkan masalah pada hati dan hempedu kita doktor mungkin doktor boleh kongsikan juga nasihat lah tentang pengambilan makanan, tak kira lah pemakanan kita sehari-hari ataupun juga pengambilan suplemen yang mungkin berlebihan, yang tak sesuai, yang tak sepatutnya kita ambil pun boleh juga memberi kesan pada hati dan hempedu, lepas tu boleh jadi jaundice juga doktor. Apa maksudnya suplemen ni yang pentingnya kita makan makanan yang sihat, makan seimbang, sihat, dan sebenarnya kita tak perlukan suplemen kalau kita makan yang sihat. Gaya hidup sihat, exercise semua. Sebab suplemen ni masalah dia, kita tak tahu apakah ingredient, bahan dalam suplemen tu. Ya betul. Kan? Kadang bahan tu kadang dia campur, kadang interaksi antara barang yang campur tu boleh menyebabkan keracunan, racun pada hati. Kita tak pasti kan. Kandungan steroid yang tinggi, kita tak tahu. Kadang orang yang buat pun tak tahu kita ada masalah ni. Kan? Jadi saya cadangkan kalau kita amalkan makanan yang sihat, try to avoid suplemen, melainkan vitamin yang mana kita tahu apa yang bahan dalam tu. Dos yang kita kawal, bahan yang kita tahu dalam tu. Elakkan ambil suplemen kita tahu apa yang bahan aktif, bahan kimia dalam suplemen tu. Kita elakkan. Kan? Kadang bahan tu boleh menyebabkan hati kita rosak, buah pinggang rosak, kan, jantung rosak, dan kerosakan saraf pun boleh juga. Jadi bagi saya better elakkan suplemen. Makan makanan sihat, exercise, gaya hidup yang sihat lah. Kan, insyaAllah. Okey. Maknanya kalau makan elok dah, tak payah risau lah pasal suplemen. Tak payah risau. Kita makan sayur, makan protein, nasi, dan itu dah cukup lah. Suplemen exercise kurangkan benda lemak, garam, gula. Baik doktor. Nasihat tentang lemak tu macam saya sentap pula. Okey. Ada juga yang bertanya ni, macam mana doktor kalau pergi cari ubat kuning dekat kedai Sensei? Alamak. Okey ke? Itu masalah. Kuning tu bukanlah penyakit, dia adalah satu simptom. Satu manifestasi penyakit. Kita kena rawat apa punca penyakit dia. Jadi kalau kita ambil kat Sensei, dia tak akan merawat punca penyakit dia. Faham tak? Jadi penyakit kalau sebab batu hempedu. Sensei baca satu ubat, mana dia tahu batu hempedu kan? Bukan hepatitis kuning sebagai hepatitis. Ubat Sensei mungkin tak tahu macam ada hepatitis. Dia mungkin tak tengok pesakit kan? Jadi rasa lebih baiklah kita jumpa doktor untuk dapatkan rawatan yang sebaiknya lah. Baik, dan sepatutnya lah kan ikut
simptom yang ada pada kita, termasuk kekuningan ataupun jaundice yang dialami oleh orang dewasa. Tu dia Dr. Fahmi, kita tung tanya betul-betul soalan, doktor jawab tenang je pagi ni. Dan kita pun diam tak diam kita dah sampai ke penghujung untuk segmen kesihatan kita pagi ni, doktor, untuk jaundice di kalangan orang dewasa. Mungkin sebagai kesimpulan, doktor, untuk tajuk kita hari ni, apa yang doktor nak sampaikan pada sahabat-sahabat kita? Ya, silakan doktor. Okeylah, pertama kita cuba amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat. Dan kalau kita ada kekuningan jaundice ni, kita perlu jumpa doktor cepat mungkin lah. Jangan kita cuba deny kita ada masalah tu, supaya kita dapat rawatan yang sebaiknya. Ada satu soalan ringkas. Jaundice ni boleh berjangkit tak, doktor? Alamak. Boleh jangkit, doktor? Jaundice jangkit atau tidak? Dia bergantung pada sebab lah. Katakan hepatitis B, kan, hepatitis C dia, atau hepatitis A. Hepatitis A dia adalah fecal oral, maksudnya kita boleh makanan apa kita makan. Jadi itu boleh berjangkit lah. Kalau kita makan makanan sama yang contamination, kita boleh jangkit orang lain melalui makanan fecal oral, kan. Jadi hepatitis B ni berjangkit melalui saya cakap tadi, pertama kadang daripada mak ke anak, kadang kita terima darah daripada orang. Kalau kita accident, perlukan masuk darah dalam badan. Kalau darah yang sebelum tahun 80-an tak disaring tu, boleh berisiko dapat hepatitis B lah. Ataupun pesakit dalam hepatitis C, di mana pesakit share needle, macam penyelahwangan dadah kan. The share needle tu boleh berjangkit antara mereka lah, menyebabkan hepatitis. Kuning bersih tak boleh jangkit. Okay. Satu lagi, doktor, dari segi faktor jenis darah pun tak menyebabkan jaundice, sebab ada yang tanya ni, ada tak kaitan dengan jaundice ni, doktor? Maksud darah, masalah darah ke? Jenis darah lah, jenis darah. Masalah darah pun boleh menyebabkan jaundice. Memang saya cakap dalam dekat limpa tu, kadang-kadang sakit ada masalah dengan darah seperti thalassemia ataupun glucose 6PD, di mana kalau dia makan ubat kacang panjang tu, kacang boleh menyebabkan jaundice. So darah boleh menyebabkan jaundice sebenarnya. Darah yang abnormal. Kadang transfus darah yang tidak sesuai dengan pesakit tu pun menyebabkan hemolisis, darah merah pecah, terusnya mungkin jaundice. Pun boleh sebenarnya. Maksudnya punca jenis darah ataupun type boleh juga. Jenis darah boleh juga. Kalau darah tu bukan darah jenis A, kita masukkan darah B, dia akan melakukan pemecahan darah merah yang abnormal. Pasien boleh boleh dapat jaundice dan boleh buat benda maut lah kalau tersilap masuk darah. Dia boleh menyebabkan jugalah sebab darah type yang tak sama tadi tu Ni maknanya orang yang rajin derma darah lah boleh jadi macam tu, ataupun yang dapat darah yang masuk darah yang dapat darah lah sebenarnya. Kan? Dapat darah yang tak sesuai dengan dia kan. Okey. Faham. Terbaik lah doktor. Tanya apa je doktor boleh jawab je. Tapi yang penting itulah manfaat lah kan daripada segmen kesihatan kita bila bersama pakar-pakar kesihatan. Apa saja tajuk yang kita bawakan, insyaAllah pakar-pakar kita sedia membantu sahabat-sahabat kita dengan pencerahan apa saja tajuk, termasuk hari ini jaundice di kalangan ataupun orang dewasa. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Fahmi Sabudin dari Hospital Pantai Sungai Petani, Kedah. Ya, betul, di atas pencerahan untuk topik hari ini. InsyaAllah doktor, kalau ada kesempatan dan waktu kita akan jumpa lagi doktor. Mai sini nanti. Jemput Mai sini doktor. Face to face. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Hazwan Pen. Alhamdulillah. Itu dia doktor kita pagi ini untuk segmen kesihatan. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang bertanyakan soalan. Maaf kalau ada yang tak sempat nak kita kongsikan dengan Dr. Fahmi, tapi apapun kita harap dapat satu pencerahan dan penjelasan yang jelas. Okey, dan kita nak berehat seketika. Kita nak kembali selepas ini menerusi Hebahan Bincang Niaga Prihatin bersama TV Al-Hijrah. Dari radio kita nak ke TV pula sebentar lagi, tapi dengar dulu Rabbani dan Dakmi. Marhaban ya Rasulullah. Gimana pagi? Ikim, Inspirasi Inforia Islami.